Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Bersambung dari kitab pedoman sembahyang jemaah. Dan jika mendahulu makmum akan imam, jika mendahulu makmum akan imam dengan dua rukun itu, dengan lupa atau jahil akan haram makmum mendahului imam. Mendahului imam sampai ke peringkat dua rukun, dikenaiki rukun qauli keduanya. Apa sebab dia mendahului imam? Sebab dia terlupa, atau sebab jahil, sebab tak tahu pada hukumnya haram mendahului imam dua rukun fi'li. Tiada mudarat atas dua sebab ni. Atas dua sebab ni, sebab lupa, sebab jahil tentang hukum. Walaupun dia sudah mendahului imam dua rukun fi'li sekalipun, tidak melarat kepada batalnya sembahyang makmum tersebut. Sebab lupa. Kalau sengaja batal. Kalau tahu hukum dia buat gitu, batal. Ini sebab lupa, tak batal. Sebagai contoh, imam tak rakaat lagi, dia rakaat dah. Dalam pada gitu dia i'tidal pula. Itu dikatakan sudah mendahului imam dua rukun fi'li. Antara lain lagi pada kata mendahului dua rukun, imam tak rakaat, dia rakaat. Sebaik saja imam turun rakaat, dia i'tidal. Sebaik saja imam i'tidal rakaat, dia pun turun sujud. Itu pun dua juga. Sebab apa? Sebab tidak berlaku. Ia berada di peringkat rukun tadi bersama dengan imam pada kedua-dua rukun. Tetapi wajib atasnya atas makmum yang mendahului imam dua rukun fi'li kembali mengikut imam apabila ingat hak masalah lupa. Hak masalah makmum lupa, lalu dia mendahului imam dua rukun fi'li. Sebaik saja dia tengok, oh aku ni mendahului imam dua rukun fi'li, baru dia ingat. Maka cepat-cepat dia kembali balik semula bersama dengan imam. Atau tahu ia hak masalah jahil tadi, hak masalah tak tahu hukum. Hal mendahului imam dua rukun fi'li itu haram hukumnya. Dalam pada gitu dia boleh tahu. Boleh tahu. Maka dia cepat-cepat dia kembali bersama dengan imam. Dan tiada dibilang bagi makmum dengan dua rukun ia diperbuatnya. Ada pun rukun fi'li sudah dibuat dah tadi, tak masuk kira bagi dia. Pakai masuk dengan begitu, pakai lara begitu. Maka apabila tiada kembali ia bagi mendatangkan kedua rukun serta imam dengan sebab lupa, apa macam hak masalah dia terlupa, lalu dia mendahului imam dua rukun fi'li. Lepas tu dia tidak kembali semula kepada imam setelah dia ingat yang dia sudah mendahului imam. Satu masalah atau jahil. Setelah dia ingat, dia mendahului imam tadi, dia tak ingat, dia tak tahu.
Setelah dia mendahului imam dua rukun fi'li baru dia tahu. Hendaklah madatan ia kemudian daripada salah imam akan rakaat itu, kalau takdirlah dia ikut terus imam. Hak dia mendahului imam dua rukun fi'li tadi, sama ada lupa atau sengaja, selepas tu baru dia sedar pada bahawa tak boleh, maka dia kena kembali semula. Hak rakaat yang mendahului imam dua rukun fi'li tadi, rakaat tu dia kena adakan, kena buat. Dan jika tiada kembali, kalau dia tak buat rakaat tu, rakaat yang mendahului imam tadi dengan sengaja atau mengetahui akan haram, dia lepas sembahyang, lepas imam bersalah, dia ingat, oh aku tak boleh mendahului imam dua rukun fi'li, tapi dia tidak tambah rakaat tu. Tu. Jika tiada kembali dengan sengaja atau mengetahui akan haram, dia tahu mendahului imam dua rukun fi'li itu haram, setelah imam beri salam tu dia tak tambah rakaat tu, batal sembahyangnya, maka sembahyang dia tu batal sebab tak cukup rakaat. Nah, ibarat dalam kitab ni nak faham molek kena body baik lagi ni. Kalau pakai kekal dengan ayat ni, nak mengajar orang tak biasa mengaji kitab ni, tak boleh pergi otak dia tau. Kecuali orang pun dah waktu puan mengaji kitab, sekadar tu saja dikata ada harapan dia boleh faham dah tu. Jelas. Dan dahulu makmum akan imam dengan satu rukun fi'li haram. Sembahyang tak batal, tapi hukumnya haram. Perbuatan kita menyalahi, tapi tidak melarat sampai ke peringkat batal sembahyang dah. Imam tak rakaat lagi, dia rakaat dah, itu mendahului imam satu rukun fi'li. Seperti rakaat makmum tu rakaat dulu pada imam, kemudian iktidak ia baru imam tu rakaat, dia iktidak baru rakaat, itu orang panggil mendahului imam satu rukun fi'li. Hak dua rukun ni macam mana? Imam tak rakaat lagi, dia rakaat, dalam pada gitu dia iktidak, dalam pada iktidak dia pun turun kepada sujud, walaupun tak sampai sujud dia bergerak turun sujud tu, orang panggil ia sudah mendahului imam dengan dua rukun fi'li yang sempurna. Ini sekadar satu rukun fi'li saja makmum mendahului imam, satu rukun fi'li yang sempurna, ia mendahului imam, hukumnya haram. Seperti makmum tadi rakaat, dalam pada begitu dia pun iktidak, semasa dia iktidak tu baru imam tu rakaat, jadi seolah imam ikut dia dah pula. Cara perbuatan semacamlah imam ikut dia, bukan dia ikut imam. Cara begitu hukumnya haram. Dan dahulu dengan setengah rukun, bukan satu rukun, setengah rukun. Setengah rukun ni banyak ni. Bahasa jenis belorak, kadang-kadang imam tidak iktidak lagi, dia bercakung kepada seorang. Sama-sama duk rakaat, tapi imam ni masa lama sikit iktidak dia ni, masa jenis belorak. Nyakak kepala makmum tu dulu dari imam. Tu separuh dah tu. Mendahului imam separuh rukun namanya. Dan mendahulu dengan setengah rukun makruh. Kelakuan makmum mendahului imam setengah rukun fi'li makruh. Di sisi Ibn Hajar, di sisi pendapat Syekh Ibn Hajar, kata Ibn Hajar makruh. Dan haram juga di sisi Syekh Ramli di dalam Nihayah, kata Syekh Ramli
haram juga. Bagaimana disebut dalam kitab Nihayah, kitab karangan Syekh Ramli. Dan Khatib Syarbini di dalam Mughni, demikian juga kata Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Mughni, sama bagaimana Syekh Ramli. Jadi perkara tu khilaf lah. Perkara makmum mendahului imam satu rukun fi'li khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Tapi sungguh pun khilaf atas pendapat Syekh Ramli dengan Ibn Hajar. Ada ulama sokong pendapat Syekh Ramli, mana seperti Syekh Khatib Syarbini. Ulama tegak-tegak belaka tu. Dan mereka yang mendahului akan iman dengan satu rukun fi'li dengan sengaja, sunat baginya kembali muafakat dengan imam. Hak makmum lebih awal daripada imam, pergi kepada rukun fi'li itu, walaupun satu rukun fi'li sekalipun sunat dia kembali semula bersama dengan imam. Seumpama kata imam tidak lagi sama-sama rakaat dengan imam, dia tidak dah mencakung kepala. Dikala itu dia dapat tahu imam tidak, sunat dia rakaat balik semula untuk bersama dengan imam. Jangan pakai nak tunggu imam bangun untuk tidak bersama dengan dia. Dan jika dengan lupa, kalau dia mendahului imam sebab terlupa, dia mendahului imam satu rukun fi'li sebab dia terlupa, boleh pilih antara kembali dan antara nanti imam di situ. Sebab terlupa ada kelonggaran. Kalau sengaja, khilaf ulama. Kata Ibn Hajar makruh, kata Ramli haram. Dan menyertai makmum akan imam pada perbuatan hak ni berluasa ni. Hak nak kata tadi hak ni lah. Hak ni berluasa, rata-rata sana sini. Jemaah masjid, jemaah surah. Dan menyertai makmum dengan imam pada perbuatan dan dengan perkataan. Menyertai makmum dengan imam pada perbuatan macam mana dia bergerak sekali. Kalau imam turun kepada sujud pun, imam tak sampai lagi dia tempat hak sujud, makmum tu dia ikut dah ke belakang imam. Hampir nak jadi sama dengan imam. Pada sepatutnya kita makmum ni kita bagi jalan ke imam dulu, biar imam sampai kepada hak rukun fi'li yang dia pergi tu, baru kita mula makmum bergerak pergi kepada rukun. Umpama kata kalau imam sujud, imam turun sujud, Allahu Akbar sampai kepada hak sujud, baru kita makmum tadi mula turun kepada sujud. Ini tak jadi berambak. Nak mujud siapa makmum dulu dari imam. Berat dah tu. Tu. Hak ni dia kata ti imam, ada satu ti imam tu dikata, itulah sebab saya takbir itu setelah sampai kepada hak baru saya takbir. Kerana apa? Kerana kalau saya takbir awal-awal, makmum saya ni saya bergerak, dia bergerak sekali. Kalau saya kata Allahu Akbar, saya kata Allahu Akbar tu, saya tak sampai lagi hak sujud, dia mula dah turun sujud. Lalu tak lalu imam tadi, dia turun senyap dia. Senyap turun sampai hak sujud, baru Allahu Akbar, barulah makmum tu ikut di belakang. Jadi alasan imam tu kata sebab dia buat begitu. Sebab dia buat, dia turun kepada sujud tu senyap, tak ada takbir. Setelah sampai hak sujud baru dia takbir. Kerana makmum dia tahu sangat lumrah makmum dia ni, kalau dia takbir awal-awal turun kepada sujud, nanti dia ikut sekali dengan imam. Dia tak bagi jalan ke imam, dia sekali. Imam Allah Akbar, dia pun Allah Akbar sekali.
Sami Allah liman hamidah, sami Allah sekali. Lalu tak lali imam tadi, dia turun senyap. Siapa hak sujud baru Allah akbar. Kalau dia bangun apa? Siapa hak berdiri kian dia baru dia kata Allah akbar. Senyap bangun. Setelah tegak baru Allahu akbar. Jadi kononnya ti imam buat begitu dia nak mengajar makmum dia. Dia buat begitu konon dia nak mengajar makmum dia agar jadi betul. Jadi betul pergerakan makmum tadi. Sekali hanya seolah-olah kena dah cara ti imam buat tu, tetapi tidak menepati, kena tidak menepati hukum. Sebab apa? Sebabnya dalam sembahyang ni tidak ada tempat yang kita berada, tempat masa kita bergerak kosong daripada bacaan. Tempat kita duduk, tempat kita berdiri, tempat kita bergerak, masa kita bergerak penuh dengan baca. Tak ada ruangan kosong tak baca. Jadi kalau imam tadi dia turun sujud dia senyap, tak ada baca tu, senyap. Siapa hak sujud baru dia kata Allah akbar. Sedangkan takbir intiqalah ni semasa bergerak. Mulai bergerak tu sudah mula kita pun takbir. Serta dilanjutkan takbirnya biar sampai kepada hak rukun yang kita pergi. Mana? Allahu akbar, setelah sampai baru habis. Ini dak dia turun senyap turun. Supaya layang putus tali. Sedar jatuh. Tak betul. Walaupun Tik Iman kata dia buat begitu tu nak ngajar makmum. Jadi cara Tik Iman ajar cara tak betul juga. Imam pun tak betul, makmum pun tak betul. Kalau cara apa tu dia tanya balik macam mana nak jadi betul? Saya untuk jadi betul masuk kelas ngaji lah. Kalau tak ngaji tak betul situ lah. Makmum dah tak betul, Tik Iman buat pun tak betul. Kau betul Tik Iman buat turun senyap gitu bukan kitab fiqh mana? Kitab fiqh mana? Kalau kitab mereka ada lah dia reka. Barulah. Mau tidak? Cengih juga sekali sebab kita nak beki itik berenang ni, nak mengajar itik berenang. Orang jadi imam ni kadang-kadang dia rasa dia dah pandai, satu dah dilantik jadi imam. Tiba-tiba kita nak betul balik lah. Yang orang nak betul tu bukan imam. Sudah. Dia tidak begitu. Kok mana sekalipun makmum tadi kena ambil faham lah. Kena bagi penjelasan kepada dia. Pergerakan makmum di kala sembahyang Jumaat kena bagi jalan ke imam dulu bergerak. Yang sehingga sampai imam kepada hak rukun jadi pergi, barulah makmum tadi mula bergerak kepadanya. Tapi hari ni jadi nak dia je selari. Dia selari. Itu jadi makruh. Tengok sini. Dan menyertai makmum, menyertai bersama makmum akan imam pada perbuatan. Dan demikian perkataan. Disama. Mana? Seperti imam baca Fatihah. Makmum pun mula baca Fatihah. Sembahyang yang bahasa jahriyah, yang bahasa kuat baca seperti Maulid Isa 2 rakaat yang pertama tu. Itu makruh. Dia tak jawab lagi tu 2 soalan tu. Soalan pertama, soalan makmum berserta dengan imam segi pergerakan. Soalan yang kedua, makmum tu sekali baca dengan imam di tempat yang sunat kita beri jalan imam tu baca dahulu. Kalau kita semayang yang bahasa jahriyah, semayang yang imam baca kuat, 2 rakaat yang pertama tu semasa imam baca Fatihah tu kita kena beri jalan ke imam baca dulu. Sunat dipanggil sakitah imam tu sunat. Kita tak ada baca gapo semasa imam baca Fatihah, hanya semata-mata kita dengar sahaja Fatihah imam. Tapi dia mula juga baca Fatihah semasa imam baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua. Hukumnya makruh, sembahyang sah. Bagaimana hukumnya? Tak jawab lagi tu.
Dan terkemudian makmum daripada imam. Dan terkemudian makmum daripada imam kepada selesai rukun. Kepada selesai rukun dilewatkan pergerakan makmum. Dilewatkan pergerakan makmum kepada imam sampai ke selesai imam tu menunaikan kewajipan rukun fi'li tu, baru makmum tu mula. Tak jawab lagi tu. Ni baru jawab. Baru letak sini jawab dia. Dan mendahului makmum atas imam dengan mulai rukun makruh. Dan mendahului makmum atas imam dengan mulai rukun makruh yang meluput fadilah jamaah. Berat juga ni. Makmum tu mula mendahului makmum atas imam dengan mulai rukun. Makruh boleh meluputkan fadilah jemaah. Imam tak rokok, dia rokok dah. Makruh meluput fadilah jemaah. Dan jemaahnya sah, tidak batal sembahyang. Tetapi tiada pahala atasnya, tak dapat pada jemaah. Maka gugur dosa meninggal jemaah. Walaupun pahala jemaah tak dapat atas sebab dia memulakan rukun, mendahului iman. Hukum sembahyang jemaah dia tu pahala jemaah tidak dapat, tetapi sembahyang jemaahnya sah. Dan hukumnya gugur dosa meninggal jemaah. Walaupun dia buat lagu tu sekalipun, dosa tidak jemaah tu sudah gugur, tidak berdosa dah. Sudah terangkat dah. Taklif sembahyang jemaah sudah terangkat. Atas kau huk yang katakan gugur dosa meninggal jemaah tu, atas pendapat yang mengatakan wajib jemaah. Ada satu pendapat kata sembahyang jemaah tu wajib. Huk pendapat kata sembahyang jemaah wajib, mereka tersebut tidak berdosa dah. Cuma sembahyang jemaah dia tu tak dapat pahala dengan sebab dia memulakan rukun, mendahului daripada imam. Atau gugur makruh. Atau gugur makruh atau kau yang mengatakan bahawa jemaah itu sunat muakkad. Dengan sembahyang mereka tersebut tidak jadi makruh lagi dah. Walaupun dia mendahului imam, walaupun hukum boleh meluput pahala jemaah sekalipun. Hak pendapat kata sembahyang jemaah itu sunat muakkad, tidak jadi makruh lagi dah. Bahasa kitab-kitab lama dulu, siapa mudah seni-seni halu-halu tidak ambil kira tu. Cuma kita nak mak kepala, nak ingat tu. Halu-halu sangat tu payahnya. Habis itulah. Maka sunat bagi makmum tu bahawa takhir tu dilambat, dilewat, di kemudian. Itu makna takhir dalam ayat kita ni. Maka sunat bagi makmum bahawa takhir dikemudiankan, dilewatkan, dilambatkan mulai perbuatnya daripada mulai perbuatan imam tiap-tiap rukun. Biar kemudian pada imam. Nak mula pada mana-mana rukun, biar kemudian daripada imam. Sunat bagi makmum bahawa takhir mulai perbuatannya daripada mulai perbuatan imam. Tiap-tiap rukun.
Kena bagi jalan ke imam dululah, begitulah. Dan terdahulu mulai makmum atas selesai imam daripada berbuatnya. Tu. Makmum mula perbuatan rukun itu setelah selesai imam daripada berbuat. Sebagai contoh, imam rakaat, imam Allahu Akbar, tak siapa hak rakaat. Tak siapa hak rakaat lagi tu. Daripada dia qiyam, dia berdiri, dia tunggu rakaat, dia kata Allah, tak siapa hak rakaat lagi. Biar siapa hak rakaat, Allahu Akbar. Jadi imam tadi sebaik saja siapa hak rakaat, habislah takbir intiqalat. Jangan duduk rakaat untuk duduk takbir lagi. Dia seeloknya mulai bergerak turun rakaat tu takbir dah. Sambil-sambil turun masih takbir, siapa hak rakaat, habislah projek takbir intiqalat. Allahu Akbar. Manakala akbar tu dah sampai, manakala imam dah sampai, makmum tu barulah mula rakaat. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah imam tu. Satulah berdiri tegak, barulah habis. Tasmi' Sami Allah tu. Makmum tadi barulah mula Sami Allahu liman hamidah. Begitu cara. Tapi imam tadi pasal nakal ni, dia turun senyap. Turun siapa harakat baru Allahu Akbar. Siapa berdiri tegak baru Sami Allahu liman hamidah. Jadi seolah-olahnya dalam satu rukun ada dua bacaan. Rukun rakaat dua baca, takbir intiqalat satu, lepas tu tasbih rakaat dua. Ini apa jenis ni? Tidak pula dua bacaan, begitulah seterusnya kalau imam buat lagu tu. Jadi dalam masa bergerak tu kosong, tak ada baca apa. Dia tak ada begitu. Benda tu benda remeh lah, tak ada bahas lah. Sekalipun kena dibetul. Kalau tak dibetul, duk belok situ sampai kiamat lah. Kena betul. Soal nak pakar tak nak pakar lain bercara. Tidak ada semestinya orang tak pakar tu melagak batal. Tak masalah. Betul lah. Tapi kalau kita pakar, menepati pelaksanaan sembahyang kita bagaimana kehendak syarak, akan tentu dapat pahala. Sebaliknya pula kalau orang tu rakaat, dalam masa rakaat itu takbir, setelah rakaat baru dia takbir, akan tak dapat pahala takbir intiqalat tadi. Sebab apa? Sebab dia takbir tidak bertepatan, bukan tepat dia. Kalau tidak tepat dia, semacam lah dalam masa sujud tu baru baca kunut, tak kalah pelik lah. Kunut lah masa intidah tu. Kalau main subuh, ini masa sujud baru kunut. Allahumma hdini fiman hadais, walaupun tak angkat tangan pun tidak tepat dia. Biarlah bertepatan. Kita nak baca apa sesuatu dalam sembahyang kena bertepatan. Itu orang panggil tidak bertepatan. Setelah sujud senari atas jadah tu baru Allahu Akbar. Bangkit daripada sujud, duduk antara sujud cepat baca Rabbil Fili baru Allahu Akbar, lepas tu Rabbil Fili. Tidak bertepatan tu. Jadi dua baca satu rukun. Padahal satu rukun satu jenis bacaan. Dan terlebih akmal, terlebih sempurna daripada ini, bahawa takhir mulai buat makmum, dilewatkan perbuatan makmum daripada sekalian gerak imam. Imam berhenti bergerak baru makmum mula. Kalau imam rakaat dah sampai ke destinasi rakaat, baru makmum tu mula turun rakaat. Imam tidak sami Allah alhamdulillah berhenti bergerak daripada bangkit tu, baru makmum tu mula sami Allah.
Maka tiada masuk makmum hingga sampai imam kepada tempat berpindah ia kepadanya. Lanjut ayat tadi ni. Maka tiada masuk, dia guna perkataan masuk. Lebih senang kita faham. Maka tiada mula. Perkataan masuk kita ganti mula. Maka tiada masuk, maka tiada mula makmum. Hingga baru nak mula makmum tadi. Hingga sampai iman kepada tempat berpindah ia iman kepadanya kepada tempat. Kena pakai dhamir dia begitulah. Ulangi semula. Maka tiada masuk, maka tiada mula makmum. Maka tiada masuk makmum, maka tiada mula makmum. Hingga baru makmum tu mula. Sampai iman, hingga iman tu sampai kepada tempat berpindah ia iman kepadanya kepada tempat. Setelah iman tu sampai kepada tempat yang dia pindah, baru makmum tu mula bergerak, mula pergi kepada rukun tu. Sebagaimana contoh tadi lah, imam rakaat sudah sampai hak rakaat, baru makmum tu mula turunnya kepada rakaat. Maka tiada rakaat melainkan kemudian daripada sampai iman kepada rakaat. Maka tiada rakaat. Tiada rakaat siapa dia ni? Makmum tu. Dikenaki tiada rakaat di sini, tiada rakaat makmum. Tidak rakaat makmum. Melainkan tu barulah makmum tu rakaat. Kemudian tu selepas daripada sampai imam kepada rakaat, setelah sampai iman kepada rakaat, baru makmum tu mula turunnya rakaat. Dan jikalau menyertai makmum akan imam, kalau serta, makna serta tu bersama-sama dengan imam. Imam bergerak rakaat, dia pun tumpang bergerak sekali dengan imam. Maka jikalau menyertai makmum akan imam dengan takbiratul ihram, bukan serta pada rakaat ni, bersama dengan imam pada takbiratul ihram. Imam mula takbir Allahu Akbar, dia pun mula takbirlah makmum tadi. Ataupun imam tak habis lagi takbir, dia pun mulalah takbir dia makmum tadi. Dia tidak bagi jalan kepada imam, biar selesai imam takbiratul ihram dulu baru dia takbir. Bahasa jenis gelojoh ni. Ada jenis gelojoh ni. Mengapa awak takbir sekali dengan imam ni? Dia kata saya baca buku, dia kata orang sembahyang Jumaat ni kalau sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, dapat satu kelebihan yang asing daripada kelebihan sembahyang Jumaat. Betul juga tu. Sebab ayat buku tu kata gitu. Sedangkan kehendaki ayatnya tidak begitu. Kehendaki ayat yang dia kata, sesiapa sembahyang Jumaat kiranya sempat takbir bersama dengan imam, maka dapat satu kelebihan yang asing daripada fadilah Jumaat, dia panggil fadilah tahrum. Maka orang yang dimaksud kata sempat takbir bersama dengan imam tu, bukanlah artinya imam takbir kita makmum pun mulalah takbir, tak. Makna bersama ni kita kena beri jalan ke imam dulu, biar selesai imam takbir, baru kita makmum pun mulalah takbirnya. Maka orang sebegitu dapat satu ganjaran asing, lebih daripada ganjaran pahala Jumaat yang 27. Jadi dia makan fadilah tahrum. Tapi dia baca logat gitu. Dia ambil zahir ayat tu dia. Lalu tak lali berlomba dengan imam. Pahaman macam ni bahaya. Pahaman macam ni berlakulah. Kalau dia sujud, dia panjang tubuh atas sejadah, hampir-hampir nak meniarak. Kalau kita tengok dengan gaya meletang tu, Allah lebih. Supaya ulah sawah telan kambing. Dah perut dah labuh tu, duduk begitu dah nah. Supaya ulah sawah telan kambing. Mengapa awak sembahyang begitu? Sebab dia kata saya baca dalam buku. Dia katanya satu kelebihan dikala memanjangkan sujud.
Oh, lalu dia sujud, dia buat style panjang semua nak meniaga atas sajadah. Walah kerana ayat buku, ayat kitab tu bukan begitu. Makna memajang tu lama akan sujud. Dah. Dia bukan cerita lawak jenaka, benda berlaku sungguh. Ni pernah tengok geng-geng dia semayang begitu. Apa puak-puak ni pakai jubah serban Malik dah. Rupa-rupa bunyi ceritanya dia ambil faham daripada dalam buku tu kata gitu. Berat juga ambil faham sendiri. Dia mengaji agama, main baca buku, tak ada tok guru. Kalau macam tu orang zaman dulu buang masa berapa tahun duk pondok, 15 tahun. Buang masa. Orang tak duk pondok pun beli buku di kedai boleh faham juga kau macam mana. Tempat-tempat ayat buku boleh faham lah. Yang tak boleh faham tak boleh nak rekod sendiri. Hang tu dia panggil hak tak boleh faham tu, tapi dia rekod sendiri. Dan jikalau menyerta makmum akan iman dengan takbir, dia sekaligus iman takbir, dia takbir. Iman tak habis lagi takbir, dia pun mula takbir dia. Atau nyata atau kemudian takbir iman daripada makmum. Tiada sah semayangnya, semayang makmum tadi tidak sah. Sebab dia berlomba tan takbir dengan iman, tidak sah semayang makmum. Kalau berlomba tan rukun lain daripada takbir, masih lagi dikira sah, tetapi makruh. Dan tiada mengapa mengkembali iman akan takbiratul ihram dengan perlahan. Dan tiada angkat tangan dengan niat yang kedua jika tiada tahu makmum. Kalau tak imam buat hal begitu makmum tak tahu, tak apa, sembahyang makmum sah. Seumpama kata imam terlupa niat, dia sembahyang zuhur, dia niat sembahyang asar. Pas dia takbir, makmum di belakang semua takbir belakang dah. Tak kalah imam nak istihar pada makmum. Takbir saya tadi tak betul makmum. Kena teguh juga imam tadi, tapi dia teguh, dia kena takbir kali kedua tu dengan perlahan lah, setakat dengar diri dia, dan tak usah angkat tangan. Kalau angkat tangan nanti bocor rahsia yang imam tu takbir 2 kali. Manakala dah tahu oleh makmum tu imam dia takbir 2 kali, takut makmum tidak respect imam ni. Kalau imam tu kelas tua, dia cok nyanyok pula dah nah. Langsung dia tak nak buat imam langsung. Sebab itulah hukum fiqh dia beri kelonggaran, boleh imam tu takbir kali kedua dengan perlahan. Dan sembahyang makmum di belakang tu sah. Sebab makmum tak tahu. Dan tiada mengapa menyertai salam, tetapi makruh luput fadilah. Dan tiada mengapa menyertai salam, wallahu a'lam. Itulah. Nak pergi ke Ampang ni.